wa wajadaka 'ailan fa aghna, dan tak kala kami melihat Muhammad itu dalam keadaan kesusahan, kemiskinan, lalu kamilah yang mencukupi ke atas dirinya. Sadaqallahul azim. Surah Duha ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dia ada masalah kot dia punya mic, sebab dia jadi bergetar-getar ke ataupun apa benda ni. Nampak meletup-letup bunyi. Dalam rakaman tu dia tak, live tu dia tak berapa nak cantik bunyi dia. Ada mic yang ni, yang lama punya tu, pegang pun tak apa. Ini pakai ni. Pakai ni. Tamu-tamunya, mari kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah. Pada hari ini, malam ni dah masuk 11 hari bulan Rabiul Awal. Hari ni 10, malam ni dah masuk 11 Rabiul Awal. Lebih kurang je yuk bunyinya, lompat-lompat ya. Dan esok kita masuk 11 hari bulan, makna malam besok dah 12 Rabiul Awal. Kita berada pada bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah bagi orang yang berimannya kepada Allah dan kepada Rasul Allah dan juga perkara gaib, kita melihat suatu keyakinannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Nabi dan Rasul Allah yang lain. Bukan sekadar kita percaya dan yakin dengan kewujudan baginda Nabi SAW. Kita nak kena buktikan bahawa benar-benar kita ni bukan hanya ingat pada Muhammad Rasulullah itu pada waktu-waktu yang tertentu, pada ketika-ketika yang tertentu. Lagi teruk, yuk. Kena beli lain ni, nampak dia ni punya ni. Tidak, dia tak sedap. Dia 90% bila mana ceramah dakwah ni dengan mic. Kalau mic dia tak jalan, habis tuan. Dia jadi kurang, gangguan dia kuat. Jadinya bila mana kita berada pada bulan Rabiul Awal ini, maka kita tahu bahawa bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Tak apa, pegang tak apa. Saya suka lebih pegang lagi. Jadinya ini yang sebenarnya. Saya memang suka daripada dulu lagi biar pegang daripada yang ni selit telinga ni. Selit telinga ni banyak ragam. Yang ni memang lama punya. Itu sebab kita orang lami. Tu dia nak yang lami juga. Ini mau 2 jam tak habis ni. Sedap pegang ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sedap ni. Dia rupa ni sedap. Memang dah lama jenis memegang. Megang tak apa, tak lenguh, dia jadi seronok. Jadi tuan-tuan, ini belum start lagi mukadimah ya. Bila mana kita berada pada bulan Rabiul Awal, maka kita dia maklum bahawa kelahiran junjungan Nabi Muhammad SAW itu bukan sekadar kita mengingatkan tentang hari lahir ataupun disebut hari milad. Milad maknanya lahirlah, yang kita selalu sebut selamat hari lahir, selamat hari jadi. Ada yang cakap Arab sikit, sana helwa, wah sedap bunyi sana helwa. Itu nak kena selalu, tidak orang tanya apa benda pula sana helwa ni.
Jadi satu kalimah yang kita wish ucapkan pada orang, bila mana Muhammad lahir ke dunia, dia bukan hanya sebagai kelahiran ke atas muka bumi ini, tetapi Muhammad itu disebut sebagai makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu, kata Allah, bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, kata Allah. Akan tetapi Muhammad itu adalah as a messenger, seorang Nabi dan Rasul Allah, iaitu penamat siri Nabi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Ini yang disebut di dalam Quran. Tak ada lagi Nabi dan Rasul, inilah yang terakhir sekali, khataman nabiyyin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi mussalatu wassalam. Macam orang batu gajah, Bemban, boleh ikut pelan-pelan, berapa kali dah saya sebut ni, dan paling-paling pun tidak sampai kepada Bani Hashim. Kita tahu keturunan Nabi. Dan kemudian Yakub, Yakub kita tahu bukan. Itu pun jadilah. Maknanya bila sebut nama-nama Lu'ay, Lu'ay betul keturunan Nabi. Ghalib betul, kan? Adnan betul. Sebut macam tu je, kan? Bukan Adnan Saidin tu main takraw dulu. Maknanya Muhammad ini dilahirkan tadi menjadi seorang Rasul Allah. Apa dia? Rasul Allah. Maka disebut Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wakil bagi Allah daripada kalangan makhluk yang bernama manusia. Maka wakil Allah mengajar juga kepada manusia. Maka Muhammad bukan malaikat. Nabi Rasul Allah bukan malaikat, dia Rasul, manusia biasa. Kalau kita ada sakit, Nabi Ayub pun diuji dengan sakit yang cukup hebat. Nampak? Umur, ada yang lebih kurang lingkungan kita. Nabi Allah Lut umpamanya lingkungan 70 tahun. Nabi Allah Saleh umpamanya lebih kurang 80 tahun. Cuma Nabi yang panjang umurnya antaranya Nabi Adam 930 tahun. Paling panjang Nabi Allah Nuh 950 tahun. Oh, itu yang paling panjang. Makna kalau kerja kerajaan, jenuh membayar pension yuk, kan? Itu 900 tahun. Dua orang cecah 900 tahun, Nabi Adam dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Idris 345 tahun Nabi Allah Idris. Kemudian Nabi Allah Ayub 120 tahun tadi. Nabi Allah Ibrahim 175 tahun. Anaknya Nabi Ismail 137 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Allah ambil nyawa mereka. Artinya Nabi Rasul ini kalangan manusia, tetapi Allah pilih mereka sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sudah tentulah tuan-tuan, penghormatan yang perlu kita beri kepada mereka. Allah perintah supaya kita semayang, Allah tak semayang. Allah perintah kita puasa, Allah tak puasa. Allah perintah kita bayar zakat, Allah tak bayar zakat. Allah perintah kita buat haji, tuan-tuan, Allah tak buat haji.
Satu je yang Allah perintah kepada kita, Allah juga buat pedia ni. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, tuan-tuan boleh rujuk. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kata Allah, aku dan malaikat pun berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu. Apa dia sallu? Selawatlah kamu, sallu alaihi wasallimu taslima. Kamu berselawatlah kata Allah kepada Nabi dan beri salam penghormatan kepada baginda Nabi SAW. Allah selawat pada Nabi bermakna rahmat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Malaikat selawat kepada Nabi, doa keampunan kepada dirinya. Dan kita pula, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyar. Sekali kamu selawat, Allah selawat ke atas kamu 10 kali. Allah rahmati kita, tuan-tuan. Sekali kita selawat, Allah rahmat 10 kali. Allah, tu pun kita tak nampak lagi begitu hebat mulianya seorang manusia azim, agung. Sebab itu kita tak ada orang yang boleh kita beri suatu penghormatan yang lebih mulia, setinggi-tinggi penghormatan, sanjungan, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mana Allah Subhanahu wa taala ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita dengar orang hina yang di-Pertuan Agong, YDPA yang di-Pertuan Agong, arahkan polis tangkap siasat dakwa di bawah akta hasutan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, mutaakhir ini ramai yang telah menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung orang hina, kita marah. Tapi Nabi kita orang hina, tuan-tuan, orang kafir hina. Kadang-kadang apa tak rasa kita. Allah, sedihnya hari ni umat Islam. Kadang tak tahu apa isu dia, Ustaz. Ada yang baru nak tanya. Ustaz dah sebut ni, apa isu dia, Ustaz? Ada ke demo hina Nabi ni? Allah, tuan-tuan, tak sensitif langsung kita umat Islam, khususnya di bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi SAW. Emmanuel Macron as a president France ataupun Perancis, presidennya yang bernama Emmanuel Macron ni yang mencetuskan suasana yang terkini ni, tuan-tuan. Jangan kita tak tahu apa dia ni. Maka tindakannya yang merestui, yang menyanjung, siapa dia? Salah seorang warga negaranya yang berjawatan sebagai seorang as a teacher, guru. Siapa dia? Samuel Paty. Yang bernama Samuel Paty ini seorang guru yang telah menghina Rasulullah SAW, gambar karikatur kartun penghinaan kepada Nabi, lalu ditunjukkan kepada murid-murid dia di Perancis, dan akhirnya Samuel Paty dibunuh, dipenggal kepalanya sebab penghinaan yang terlalu dahsyat. Akhirnya Emmanuel Macron, presiden Perancis, menyatakan ini tindakan radikal, pengganas, yang disebut sebagai pengganas orang Islam. Dan dia tidak melarang sekiranya di negara Perancis disebarkan gambar-gambar ataupun karikatur yang menghina Nabi SAW. Ni yang terkini, tuan-tuan. Sekarang ni akhirnya nampak tindakan pantas negara-negara Arab, termasuk negara Turki yang terkini, tuan-tuan. Ya, Perancis memanggil dutanya di negara Turki, memanggil balik dutanya ke negaranya, balik negara Perancis. Turki tak heran, tuan-tuan. Bahkan Turki presidennya Erdogan
menyatakan bahawa perlu kita secara besar-besaran boikot French products. Perlunya kita memboikot produk-produk yang datang daripada Perancis. Kuwait hari ini menyatakan solidariti fully, penuh kita bersolidariti untuk memboikot barangan-barangan keluaran daripada Perancis, diikuti dengan negara-negara Arab yang banyak hari ini, dan termasuk negara kita melalui badan NGO dan juga daripada kerajaan. Jangan tak tahu tuan-tuan, sehingga Perancis mengatakan mereka nak menguatkuasa undang-undang yang mana melarang kebebasan beragama, terutama agama Islam. Tak bagi kebebasan lagi lah pada agama Islam untuk melaksanakan program aktiviti mereka. Ini tindakan yang cukup bacul tuan-tuan. Negara France hari ini, dahsyat. Mereka menindas sekarang Islamofobia yang diwujudkan. Apa Islamofobia? Mereka cuba nak menakut-nakutkan sentimen membenci Islam, tindakan menindas Islam sekarang sedang berlaku di negara Perancis. Sebab itu tuan-tuan, kita kena wake up, bangun tuan-tuan. Setidak-tidaknya solidariti kita membenci mereka yang menghina the Prophet Muhammad is terrorist, yang menyebut Muhammad ini pengganas dan seumpama dengannya. Ini yang perlu kita sedar hari ini. Sebab kita berada pada bulan Rabiul Awal. Apa kita punya penzahiran kita terhadap cinta rindu kepada Nabi? Tidak ada makna kalau sekiranya mereka yang menghina Rasulullah lalu kita berdiam diri tuan-tuan. Ya, kita tak boleh jadikan pandemik COVID sebagai alasan. Sekurang-kurangnya kita hadir sembahyang berjamaah sekadar mana yang kita mampu mengikut SOP yang dibenarkan. Ni datang masjid balik, datang surau balik, majlis ilmu tak mahu dengar. Tak tahu apa cerita, daripada jauh dengar speaker surau. Apa yang kata tadi tu? Cerita Perancis pula, seronok pula. Bola ke apa? Ya, kepala Al-Kifalah Hutaq. Ini bukan cerita bola, brother. Nak sebut ini bukan cerita bola. Ini cerita satu penghinaan terhadap umat Islam. So apa dia yang kita nak buat tadi? Antara boycott French products. Apa dia produk daripada Perancis? Kalau kita kata alat kosmetik umpamanya L'Oreal daripada Perancis. Apa dia? Perfume Christian Dior antaranya. Kemudian Vinci. Kemudian apa lagi? Michelin tayar tu daripada Perancis. Kereta Peugeot, kalau dah beli nak buat macam mana? Jangan dibakar pula tuan-tuan. Makna kalau ada rasa nak beli kereta Peugeot, cancel. Baiklah, X50 ataupun X70 Proton. Itu yang baru keluar semalam kan, yang baru launching. X50 harga lebih kurang dalam 79,000, 70,000 tuan-tuan. Peugeot nanti dulu sebab daripada Perancis. L'Oreal jangan, like makeup apa semua ni, yang minyak wangi Christian Dior, Vinci, apa benda lagi, dan macam-macam. Tayar Michelin, yang dah ada biar, jangan tanggai pula. Sekurang-kurang nampak Kuwait tuan-tuan berani boikot fully, sepenuh. Begitu juga kita. Jangan kita rasalah aku boikot seorang, yang lain itu masalah kita. Hati jiwa ni tak rasa. Yang kata Nabi ni siapa dia? Allah. Huwa Muhammad, huwa khatimun nubuwwah, huwa balighur risalah, huwa sayyiduna wa imamuna, dia Muhammad. Ni hati ni kita tak absorb, tidak rasa sungguh-sungguh yang kita ni betul-betul aku cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku rindu sangat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar tuan-tuan. Unta yang cium kaki Rasulullah, hidu kaki Nabi, hilang derita unta tuan-tuan. Makna kalau kita kata unta tu stres, hilang stres. Maknanya berkat yang ada pada Rasulullah. Allahu akbar. Tu yang kalau kita betul-betul
tahu siapa dia Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya, yang membela umatnya daripada dulu, kini dan selama sampai kiamat. Tiba-tiba hari ni umatnya apa hidup? Azan berkumandang, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Elok makan toyang, gedebak. Maghrib. Sebelum ni saya pergi masjid kat Pinji Merah, lalu dekat Pengkalan. Saya sebut dalam kuliah, saya kata tengok, kita dengan pandemik Covid ni belum hilang lagi, bahkan menjadi menyangat-nyangat, semakin tinggi dia punya jangkitan positifnya. Kita kemarin 1240. Tengok Nohin aja maghrib orang Melayu Islam duk pergi makan kedai mamak, duk pergi makan kedai tom yum. Tak salah, tapi maghrib yum. Kita takkan tak rasa azan tu apa dia? Seruan hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Come to pray and come to success. Every day 5 times muadzin akan sebut come to pray and come to success. Dalam iqamat lagi hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Setiap hari menyebut mari sembahyang, mari menuju kejayaan, tuan-tuan. Tak kurang 15 kali, tuan-tuan, 15 times disebut oleh muadzin. Malam ni lambat sikit kita mula kitab, tuan-tuan. Mukadimah banyak malam ni. Nak sebut 15 kali kita buat tak tahu. Nak makan boleh maghrib dulu. Kita tak tuduh mereka tak sembahyang maghrib. Tapi time ni lah kita yang katakan tadi nak berdoa pada waktu. Solat awal waktu. Kemudian pula dengar pula Perancis hina Nabi SAW. Inilah waktu kita bangkit menyatakan inilah solidariti. At least kurang-kurangnya ada. Bila dengar Perancis, aku bengang betul apa yang aku boleh buat. Ni antaranya solidariti. Google pula barangan-barangan yang lain. Kod manalah tahu kita ambil barang tu pula selalu pakai umpamanya sebagai consumer. So tuan-tuan, benda ni yang kita nak tahu. Sebab penghinaan kepada Nabi SAW, tuan-tuan, kalau kita tidak ada pembelaan, tuan-tuan, besok Nabi nak kenal ke kita, tuan-tuan? Ya, Sultan Raja Agung kita marah kalau orang hina. Takkan Nabi martabat kedudukan lebih tinggi daripada yang di-Pertuan Agung, Sultan dan Raja, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia, tuan-tuan. Takkan kita buat tak tahu je ke? Kita rasa tak boleh tidur, tuan-tuan. Tu kalau orang ada rasa cinta hati dia kepada Nabi SAW. Tapi kalau orang yang dah semayang pun tidak, dengar azan pun tak menyaut, tak peduli pun bila mana selawat Nabi, apatah lagi bulan Rabiul Awal kot nak rasa kelahiran Nabi SAW. Orang ni, tuan-tuan, tak usah panggil lah nak jadi pembela Rasulullah. Tak ada harapan, tuan-tuan. Masukan itu sekurang-kurangnya kita dengar melampau tindakan Presiden France yang katakan tadi, ya, mula nak menguasa undang-undang, tidak lagi memberi kebebasan beragama pada orang-orang Islam yang ada di Perancis. Tuan-tuan, pengalaman saya banyak kali dah saya ke Perancis, tuan-tuan, termasuk program-program dakwah dan juga ada rakaman, rancangan program Al-Hidayah dan sebagainya sebelum ni. Beberapa tahun yang lepas sampai di Perancis. Kemudian kita pergi ke satu tempat namanya Saint-Denis. Saint-Denis ni tak jauh daripada Eiffel Tower, lebih kurang dalam setengah jam, lebih kurang lah. Di situ kita nampak penempatan orang-orang Islam ramai. Dan di celah-celah ke rumah penempatan ada satu Islamic Center, pusat Islam yang terbesar di France, pusat dakwah yang terbesar di France. Boleh Google, namanya Center Tauhid. Center Tauhid di Saint-Denis. Di situ, tuan-tuan, pendakwah-pendakwah, da'i-da'i yang ada di situ, kerja mereka berusaha untuk menyebarkan dakwah Islam. Termasuk ada yang doktor resign
tak bekerja dah di hospital, umur 33 tahun, bujang, belum kahwin. Dia khidmat dengan center tauhid, hati dia tenang, bukan ada duit. Ada bagi-bagilah, kalau tak ada, tak ada. Antaranya pergi ke jail, penjara-penjara, bagi jajan makanan pada banduan-banduan, abang duan. Maksud dia gitulah, abang duan ni. Bagi jajan, kemudian masuk sikit tausiah, bagi sikit cerita apa tentang Islam. Maka kata Syekh Dr. Abdul Basit sebagai Presiden Center Tauhid, nyatakan bahawa hari ini Perancis di antara negara yang paling meningkat jumlah umat Islam, daripada yang bukan Islam masuk Islam satu. Jumlah penduduk yang ada di Perancis Islamnya daripada 60 juta, 60 millions, maka 10 millions, 10 juta daripada 60 jutanya Muslim, tuan-tuan. Saya pergi ke Belanda daripada 20 juta penduduk, 2 juta Muslim. Datuk Bandar Rotterdam orang Islam, Datuk Bandar Rotterdam, Rotterdam 1 hour. Ibu negara dia, capital dia Amsterdam. Rotterdam ni bandar pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Rotterdam. Ada keluarga angkat, pak angkat saya di situ, menjadi imam di Masjid Baitur Rahman di Rotterdam, tuan-tuan. Boleh katakan tiap-tiap tahun ke Belanda sebab Covid dan tidak. Sampai ke Belanda tahun lepas, jemputan khutbah Jumaat di Masjid Baitur Rahman di Belanda, tuan-tuan. Nak cerita Belanda 20 juta penduduk, 2 juta Muslim. Puak-puak ni tak percaya Tuhan, Kristian pun tidak, walaupun ada penganut Kristian, tapi dia pun ni ateis, Belanda. Kemudian tengok pula dan Jerman 70 juta penduduk, 70 millions, 70 juta tuan-tuan penduduk, 4 juta Muslim, tak cecah 5 juta. Dan pergi lagi Switzerland, daripada 8 juta penduduk, 1 juta baru Muslim. Di Geneva ada masjid, Pergi pula ke Sweden, Stockholm, capital dia. Sweden pun begitu, lebih kurang 1 million, 1 juta Muslim. Yang lain bukan Islam, lebih kurang 8 juta juga. Saya pergi ke Lund, Sweden, di Stockholm, Sweden. Dan naik lagi di utara Europe, namanya Norway tak sampai pun 5 juta penduduk, tetapi Muslimnya hampir 600-700 ribu, hampir 1 juta juga Muslim di Norway, Oslo, capital dia. Di Oslo ada 2,000 buah yang standard musalla dan 2 buah masjid yang besar. Di Stockholm, Sweden ada satu masjid yang mana bekas daripada tapak museum yang mereka beli orang Islam, jadikan sebagai masjid. Setiap hari Jumaat, hari raya semayang tak kurang 20,000 orang Islam, tuan-tuan. Tengok melaut, tuan-tuan pergi ke Stockholm, masjid besar, 20,000 tuan-tuan, Jumaat semayang raya. Hebat, tuan-tuan. Rata-rata negara Europe yang saya dah pergi, Republik Czech, Austria, kemudian Poland, tuan-tuan, tak ramai sebagaimana ni di France, 10 juta. Itu yang berapa tahun dulu, ni dah berapa tahun dah, tambah lagi mungkin barangkali 11-12 juta. Dan kata Syekh Dr. Abdul Basit, setiap hari di Perancis hari ni dia kata 5-10% convert Muslim, orang kafir, Kristian dan sebagainya masuk Islam tiap-tiap hari, tuan-tuan, every day, macam bateri, every day kuat, tuan-tuan. Tiap-tiap hari 5 hingga 10 orang, termasuk jail, penjara Perancis, nampak? Yang mana 60% abang duan mereka telah berjaya Islamkan ni komiti Center Tauhid tadi. Hebat. Saya pergi ke pejabat kedutaan Malaysia, Duta Besar Malaysia ke Paris, ceramah di situ, dan memang duta beritahu, Tan Sri kata, Ustaz, betul apa yang Ustaz sebut? Saya duduk di sini berapa tahun dah, memang betul Ustaz. Perkembangan Islam di Perancis very beautiful, memang hebat, cantik, tuan-tuan, cantik. 2,000 buah masjid seluruh negara Perancis, 2,000 buah masjid.
Masjid terbesar di tengah-tengah bandar Paris, Grande Mosquée du Paris, itu dalam bahasa Perancis. Bolehlah ingat sikit-sikit tuan-tuan bahasa Perancis. Kan? Bonjour. Itu je lah, yang lain jangan tanya. Nak sebutnya Masjid besar Paris, Grande Mosquée du Paris. Kan apa du selalu. Ni masjid ni tanah dianugerah oleh kerajaan Perancis, bukan Loni dulu punya pemimpin bagi. Kemudian orang Islam cari duit, bina buat masjid. Tuan-tuan, tengok macam mana Islam di sana. Hari Jumaat Friday, tuan-tuan, sebelah pagi tidak ada ruang kosong di dalam masjid besar Paris yang saya sebut tadi. 11 o'clock tuan-tuan, penuh, tidak ada ruang kosong. Tak ada lagu Najwa Latif dalam tu. Tu nak sebut. Penuh, sepenuh-penuh. Masuk waktu Jumaat 1 tengah hari, macam kita lebih kurang. Sebelah pagi dah masuk. Hak yang masuk bukan tua-tua, syabab, anak-anak muda nak cari bakal jenazah, payah pula waktu itu. Saya ingat lagi waktu tu kami pagi, saya buat recording rakaman Al-Hidayah. Pukul 8.30 dah sampai 9.30, 10.30, stop. Bawa tengok dah ramai orang ni masuk berbondong-bondong. Yang muda-muda, hebatnya tuan-tuan, masuk bukan mereka menyembang, bukan membawang. Masuk ambil Quran, baca Quran, selesai daripada tahiyatul masjid, kemudian zikir wirid. Tak ada seorang pun duk sembang macam mana Pogba, macam mana Messi, Zinedine Zidane. Tuan-tuan, mereka langsung tak sembang pasal bola dunia ni, tak. Wirid, zikir, baca Quran sampai pukul 12 ni ada tazkirah 1 jam. Saya merata dah hari Jumaat ni tazkirah nak buat pukul 12. Boleh mari saya boleh cakap dengan tiang, tuan-tuan. Orang belum datang lagi. Ada macam-macam cicah jeruk. Ya Allah. Ada yang kena balon dengan nasi mandi, nasi minyak kurma, daging kambing. La ilaha illallah. Datang waktu bila? Udah nak habis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Jom masuk. Udah nak habis khutbah, baru nak masuk khutbah kedua ni cakap Arab, mana faham. Tapi macam faham pula kita khutbah yang kedua kita dengar. Ni bukan masjid, bukan surau sini tuan-tuan, jauh di Zimbabwe ni. Ni nak sebut udah lebuh masa kita ni. Tu kata tadi belum start mukadimah ni pasal geram Perancis ni, tuan. Sebab kita dah sampai dah ke sana ni, memang kita tahu macam mana Islam. Perkembangan Islam hebat. 1 jam dengan tazkirah, habis 1 jam dengan tazkirah macam ni. Waktu masuk azan, tuan-tuan, habis azan, khutbah Jumaat bukan semua 20 minit, bukan 15 minit. Khutbah Jumaat tuan-tuan 1 jam. Oh sedap. Imamnya pun imam muda, khatib imam muda, khatib muda. Bacaan lancar. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Jelas bacaan, sebiji seketul keluar. Tu yang kita syok dengar. 1 jam tak terasa, tuan-tuan. Dah habis dah. Kita bila nak habis? Gitu jawapan kita. Bukan kita kata dah habis dah tak. Bila nak habis? Alhamdulillah. Benda Imam Rabi ni udah bunyi suara dalam hidup. Macam nak tidur. Tu yang tak bunyi, berdengkur je di belakang. Tak rasa, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, jomlah, kalau habis Covid besok pakat-pakat yang kita menyampah dengan presiden dia, bukan menyampah pada Perancis, jom tengok. Tapi kena belanja lah. Itu kan. Saya bawa mana-mana tempat yang boleh kita tengok. Tuan-tuan, seronok tuan-tuan. Perancis ni bukan kita nak pergi butik LB, tu cerita kedua ketiga lah ni. Nak tengok betul-betul France ni macam mana ni. Yang kata Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir, fatwa kontroversi tahun 70-an dulu. Apa dia kata? Aku pergi ke Paris, ke Perancis,
Aku nampak Islam tanpa Muslim. Aku balik ke Mesir, negara aku nampak Muslim tanpa Islam. Tuan-tuan, dalam maksud Syekh Muhammad Abduh yang sebut ni, betul tuan-tuan. Maka sebab itu saya kata tadi, sekarang Perancis memang berkembang Islam. Ini yang menyebabkan presiden dia takut. Lalu dia hasut. Ni antara nak mencetuskan Islamofobia, nak menakut-nakutkan, nak tuduh yang kata radikal Islam, agama yang memang membawa kepada krisis keamanan. Bukan kata negara Perancis only, worldwide tuan-tuan, seluruh dunia. Ini tuduhan yang melulu, yang tidak berfakta. Siapa dia? Emmanuel Macron yang disebutkan tadi, presiden Perancis. Baru lagi kenyataan dia. Cerita ni minggu lepas. Kemudian rentetan sampai hari ni tak habis lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok media sosial, tuan-tuan tengok akhbar online dan sebagainya. Cerita tentang keceluparan presiden Perancis. Maka kita perlu ajar presiden Perancis kerana dia secara langsung menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dia takut Islam berkembang begitu hebat di Perancis. Cukup takut lebih 10 juta umat Islam di Perancis. Lalu kata Syekh Dr. Abdul Basit, berdasarkan fakta dan data, fact tuan-tuan, fakta, data yang kami dapat, daging yang disembelih oleh orang Islam, kambing, lembu, akan dibeli oleh orang-orang Perancis yang Kristian dan seumpama dengan, tuan-tuan. Mereka cari daging yang disembelih oleh orang Islam, maknanya mil halal, daging dan sebagainya yang halal. Mereka nak. Tak takut lagi. Tu yang mereka takut, perkembangan Islam di Perancis sekarang. Mereka nak tekan lagi macam-macam. Tak bagi pakai burqa, niqab, tuduh mereka ni mencuri di dalam shopping kompleks ataupun di dalam pasar raya. Tampak? Sebelum ni, yang pemimpin Perancis sebelum ni mengharamkan umat Islam wanita pakai niqab, burqa. Makna lopa, no entry, lopa. Kalau nak masuk juga, buka lah mereka, jangan pakai. Tu maksud lebih kurang, tuan-tuan. Dahsyat tekanan yang mereka beri. Saya tak pernah masuk gereja, first time masuk gereja yang disebut Church Robinson. Nama gereja tu Church Robinson. Di tengah-tengah kota raya Paris yang sibuk, tuan-tuan, ada gereja besar. Apa buat di situ? Mereka invite kami, saya dengan kru TV3, termasuk penerbit program dan sebagainya, dan juga wakil yang dia nada namanya daripada orang sana, ya, dia orang Tunisia dan lama dah duduk di Paris, dan kami banyak berhubung dengan dia. Dia nada, ingat lagi, perempuan bukan lelaki. Jom, pergilah kami masuk ke gereja Robinson. Tak pernah ni, tinggal masuk gereja di Ipoh yang banyak gereja ni, tak tahulah mangkuk ayun orang tua Alim Din masuk Kristian ke apa ke dia. Habis kena buat maki cemuh habis. Weh, mangkuk dia dah Kristian weh. Tapi bukan di Malaysia, di Perancis, tuan-tuan, masuk-masuk ada apa dia, padri mau balik, wakil-wakil gereja, dan juga dijemput wakil-wakil masjid. Ini namanya conference persidangan yang diadakan setiap seminggu sekali, berulang tukar-tukar. Ya, time kami datang tu gereja jadi tuan rumah. Jadi masuk ke dalam, dah ready dah semua, meja bulat. Mula dengan orang Kristian lah, sebab dia tuan rumah, buka Bible depa. Kata ketuanya, padri di situ, kita nak cari bukan titik perbezaan, kita nak cari titik persamaan antara Kristian dengan Islam. Kemudian buka, bacalah apa benda, gedung gerbang. Kemudian tanya, ni question, cakap orang putih lah, kita boleh lah faham. Kalau cakap Perancis, apa dia, do, kita pun tak faham kan. Bonjour boleh lah, takkan semua bonjour je cakap. Jadi dia cakap orang putih bolehlah faham. Any question, apa yang dah dia sampai tadi, boleh jawab. Kita apa dia boleh tanya, kita tanya, dia akan jawab. Okey, selesai. Maka serah pula pada orang Islam Muslim, buka Quran, tafsir beberapa ayat apa semua, cari titik persamaan, jangan perbezaan, cari titik persamaan.
Buka cerita Ali Imran, apa cerita surah Ali Imran, surah Maryam pun cerita. Kita kaitkan dengan Kristian ni yang kata tadi persamaan. Okey, habis. Any question? Berlangsung 3 jam. Ingat lagi tuan-tuan, 3 jam ada kami rakam. 3 jam dalam tu tuan-tuan, harmoni. Tak ada nak tunjuk penumbuk, nak pedang samurai, nak tumbuk sampai kelah meja. Tak. Harmoni duduk dalam gereja. Bahkan mereka pula bagi macam-macam pula makanan, buah tamar itu ini. Ish, ya Allah, musim sejuk kuat untuk darah tuan-tuan. Ya Allah, habis dengan kek, dengan apa. Mereka tahu orang Islam kita provide, sediakan makanan yang halal, jangan ambil babi dan sebagainya. Elok tuan-tuan. Minggu depan next week masjid pula jadi tuan rumah. Kemudian minggu depan Kristian pula. Nampak rupa-rupanya daripada situ nampak orang Kristian dah mula tengok Islam, minat. Sebab tu saya kata tadi, lebih 10 juta dah penduduk Perancis tuan-tuan Muslim, yang convert Muslim 5 hingga 10 orang. Ini yang mereka kata berdasarkan kajian fakta dengan data. Kata Dr. Abdul Basit, kami menjangkakan tahun 2050, sekarang 2020, 30 tahun lagi, 30 years, Perancis bakal menjadi sebuah negara Islam. Allahu Akbar tuan-tuan. Berdasarkan fakta dan data, France bakal menjadi sebuah negara Islam. Bukan impossible, but possible. Tak mustahil tuan-tuan. Yang mereka buat kajian kesungguhan umat Islam bergerak tuan-tuan, berdakwah seluruh negara Perancis. Oi tuan-tuan, kita nampak macam tu je. Kita kata kita macam mana? Jangan. Sana Jumaat pun kita nampak macam tu. Kalah tuan-tuan. Pukul 11 pagi mana ada orang semajid Batu Gajah. Tuan-tuan masuk semajid esok hari Jumaat, tengok pukul 11. Aku rasa duduk macam dalam gua kan ni. Apa pun tak ada, kelawar, cuma kelawar je tak ada dalam. Kalau tidak dalam gua lah tuan-tuan. Tak ada orang, tak mandang mana ada 11 pagi orang. Tuan-tuan pergi Perancis, tuan-tuan pergi UK, tuan-tuan pergi ke Europe countries. Kalau ada jumpa masjid, macam mana mereka hidupkan masjid. New Zealand, saya pergi Christchurch, tempat Masjid An-Nur yang ditembak pengganas 50 orang, termasuk Masjid Linwood, masjid yang disebut Masjid An-Nur. Dua-dua saya pergi, Linwood dengan An-Nur. Tuan-tuan, sentiasa ada orang, tak sepi lah. Bukan jenis tutup pagar dah, buka open, always, lalu sentiasa tuan-tuan. Mereka menghidupkan Islam yang betul. Tu yang kita syok, tu yang kita seronok. Di island, saya pergi di island tuan-tuan. Oi tuan-tuan, nampak je rupa itu. Hebat di Dublin, tengok umat Islamnya, semarak Islam, subur Islam, imarah masjid. Nak cari masjid kosong ni payah, mesti ada orang. Itu mereka menghidupkan Islam yang sebenar. Tapi kita duduk terperuk je di sini, kita tak rasa. Cuma itu yang bila mana saya ada pengalaman, saya cerita dengan tuan-tuan. Di satu masjid, di Manchester, tak jauh dengan stadium bola Old Trafford. Di Manchester United tu dia punya kelab dia. So, ada satu masjid nama Ghufran. Di Manchester banyak student kita yang buat PhD, master PhD banyak. Yang Muslim banyak. Nak cari orang Islam di UK, di Manchester. Di Manchester, di Birmingham banyak orang Islam. Di London tu ada, sebab London cost tinggi, living cost. Imperial College, University London dan sebagainya, yang tu meletak-letak lah. Oxford, Masya Allah, lagi hebat. So banyak yang pergi ke Manchester. Di Manchester ada satu airport yang kita boleh landing daripada KLA. Dululah, sekarang ni dah Covid ni, wallahualam. Tuan, masjidnya maghrib tuan-tuan, masuk macam Jumaat. Dan masjid ada yang dibeli daripada gereja. Ni di mana? Di Manchester. Gereja tak hidup. Orang muda daripada sana, mereka tak pergi tuan-tuan. Puak-puak yang bukan Islam ni, daripada biar rupa itu, mereka beli gereja. Sampai perkembangan Islam UK tuan-tuan, Perdana Menteri Kerajaan British mengharamkan tidak lagi ataupun melarang umat Islam membeli gereja sebab mereka akan convert menjadi masjid. Takut? Sekarang dah tak boleh dah. Dulu
Tu yang banyak gereja. Kami pergi masjid yang desa asalnya gereja. Masuk tengok tok siak dia. Tuan-tuan, tok siak dia umur tanya berapa tahun? 19 years old, 19 tahun. Tok tepuk tak tepuk dahi kita, tuan-tuan. Umur belasan tahun jadi tok siak. Kita nak cari di Batu Gajah Ipoh ni, tok siak 18 tahun. Kita pun meninggal dengar, tuan-tuan. Berapa umur tok siak? 88. Terus meninggal. Tu nak sebut. Tapi di sana kita tak rasa janggal. Ya Allah, muda lagi dah jadi tok siap masjid. Dia seronok khidmat. Di London pun banyak, di South London, di Central London, di North London. Banyak. Cuma kita kena cari jalan kaki, tengok Islamic Center dia macam mana. So pengalaman dia kita selebih 10 tahun dah UK, Europe, tuan-tuan. Bila mana cerita, tuan-tuan, tu belum lagi di Glasgow. Tuan di Scotland pula. Oh tuan-tuan, Islam di Scotland pun hebat. Saya pergi Wales, tempat dulu apa dia masa Dr. Mazli Malik belajar PhD, sempatlah pergi rumah dia. Masa tu kita kenal, kita kawan dia, ya, sampai rumah dia pun diceritalah. Dia masa tu bukan ada parti apa benda, tak ada. Jangan fikir pula ustaz kan, udah ustaz pula, sama je tuan-tuan kan. Nak ceritanya dulu sebelum dia masuk politik lah, dia belajar di sana. Dia cerita di sini tempat orang Inggeris, ustaz. Saya macam itulah usaha dakwah berjalan. Adalah satu orang Inggeris di kawasan sini, bila dia Islam, jiran-jiran tahu Islam, apa dia buat? Dia pemarah. Ada yang baling telur, apa dia punggai telur, depan rumah. Marah ni jiran ni, daripada orang putih Kristian masuk Islam. Jiran-jiran lain dapat tahu, dia bagi tekanan, tuan-tuan, pressure. Itu yang kata, bukan setakat rumah dia kena baling telur, ustaz. Rumah saya pun dengan telur-telur habis kena baling. Ingat lagi kata Dr. Mazli Malik masa tu, Mekah lah kan, Menteri Pendidikan. Itu di mana? Di Wales. Namun satu tempat di Durham, di dalam Wales, dalam jauh, pedalaman jauh, ya. Dia duduk situ, kan pergilah di Durham namanya. Allahu Akbar. Itulah Islam nak hidup, tuan-tuan. Tetapi sikit demi sedikit nampak mengorak langkah. Tengok hari ni Datuk Bandar London pun seorang Muslim, nampak sekarang ni. Sebab itu 70%, 70% properties, hartanah yang ada di London adalah milik orang Islam. Banyak orang Arab lah. Maknanya hari ni London, kata ulama, tak lama lagi boleh bertukar jadi Mekah dan Madinah, tuan-tuan. Tak mustahil. Dengan perkembangan yang begitu baik hari ni, tuan-tuan pergilah di mana Edgware Road, saya sebut ni Oxford Street, di tengah kota London ni, Oxford Street, Edgware Road ni, tuan-tuan, kalau tengok kedai-kedai makan yang conquer, kedai-kedai Muslim, Turki, Maghribi, Arab, apa sajalah. Tuan-tuan nak kebab, tuan-tuan nak nasi mendi, nasi maklubah, kambing. Tu cuma ada di, kalau macam di Bayswater, itu di apa dia lagi, di Marble Arch. Itu tempat-tempat yang ramai pok-pok orang putih. Tapi saya sebut Edgware Road, Oxford Street ni memang ramai orang Islam. Kalau tuan-tuan pergi ke Oxford pun ramai orang Islam di sana. Di Oxford University, di sana ramai orang Islam. Bahkan di dalam Oxford University dibina sebuah, ini disebut sebagai Islamic Center. Kita tak masuk lagi, saya dah masuk dah. Ya, tengok Islamic Center wujud di dalam Oxford University, tuan-tuan. Sebab itu kita punya, orang kata apa dia, mastermind kita, orang yang hebat, ya, dengan didikan yang daripada bawah. Dia tak ada SPM, mengaji pondok, Indonesia, kemudian Kelantan, keluar, dia pergi merantau sampai ke UK, tuan-tuan. Kemudian belajar daripada bawah, ambil sertifikat, kemudian ambil diploma, ambil first degree, kemudian masters, sampai peringkat PhD. Tak lain tak bukan orang Batu Gajah. Jangan tak kenal, tuan-tuan. Siapa dia, tuan-tuan? Datuk Paduka Doktor, tuan-tuan, orang Batu Gajah ni. Tapi ialah orang Batu Gajah banyak yang mendatang kan, bukan orang asal. Doktor apa dia? Bukan Takiri menteri kita. Bunyi tu nak dekat-dekat dah tu. Agak-agak. Doktor apa ni? Ujung dia Al-Akiti. Dr. Afifi, Datuk Paduka Dr. Afifi Al-Akiti. Saya pergi rumah 3 kali dah, tuan-tuan. Dr. Afifi
Masa tu muda lagi, 30 lebih umur dia. Pergi tengok rumah dia, Allah, orang yang hebat. Dia cerita pada yalah, dia punya slang pun cakap orang putih, nak cakap Melayu pun tak berapa nak jadi. Kalau cakap lambur parik pun bunyi pun kita gelak tuan. Dah tak ada bunyi orang Perak dah dia. Memang slang orang putih, pisang dia jadi pisang. Pisang. Kan? Makan pisang. Ya gitu je. Kita dengar, ya Allah je geli bulu ketiak. Tak, bukan geli bulu ketiak, memang dah macam tu, lama dah di sana. Pisang jadi pisang. Dia mulut ni kira mulut yang orang putih lah tuan. Perempuan-perempuan ni seminar cakap orang putih speech. Hebat dia. Rumah dia tuan-tuan, tingkap ni dah tak ada. Nampak tingkap, pintu dah tak nampak, pintu ditutup dengan buku-buku dan kitab-kitab. Oh hebat. Dr. Afifi Al-Akiti, orang Batu Gajah. Nak sebut hebatnya dia tuan-tuan. Seminar, kemudian bentang paperwork seluruh dunia tuan-tuan. Dia boleh 7 bahasa tuan-tuan. Walhal tak ada SPM pun. Dari sudut ilmunya, ini katakan ilmuwan, cendekiawan, hebat. Dia adalah lecturer pensyarah pertama Melayu di Oxford University dalam bidang teologi tuan-tuan, falsafah Islam. Ni yang kita nampak. Daripada zero, dia tak ada SPM, tapi Allah bagi diri dia macam mana akhirnya, dan menikah dengan seorang doktor yang berkhidmat di hospital London tuan-tuan. Saya pergi rumah 3 kali dah tuan-tuan. Bila pergi tu takkan kosong, kita minta bagi sikit tausiah doktor, bagi sikit apa benda yang boleh bagi nasihat. Allah tuan-tuan, seronok tuan-tuan. Orang yang very humble, orang yang rendah diri, zuhud, tawaduk. Jenis orang tak cakap besar. Kita makan masa tu, ya Allah, maklumlah lapar tuan-tuan, sejuk kan sana, sejuk je. Habis 2 pinggan. Dia nak habis 1 pinggan menyenuh. Ai doktor sikit je. Dah je. Dia lebih banyak berpuasa daripada menteri darah. Tu tuan-tuan. Ini nak cerita ni perkembangan Islam hari ni nampak. Jadi ada orang-orang yang macam ni, Islam bangkit tuan-tuan. Europe UK. Cuma bila mana Nabi sebut kamu akan lalui perjuangan Islam, halangan-halangan, ujian-ujian, di antaranya Nabi kata orang-orang kafir yang memerangi. Ni yang kita sedang hadapi ni. Mereka tak akan redha, lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum. Bukan hanya orang Yahudi sahaja kata Allah, Nasara. Yang ni Nabi sebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhdi dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, qala faman, au kama qala, rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kamu akan ikut jejak langkah umat-umat yang terdahulu kata Nabi. Mula-mula sejengkal, kemudian sehasta, sehingga mereka masuk ke dalam lubang dab. Dab ni biawak padang pasir. Maka kamu juga akan masuk kata Nabi. Sahabat nak confirm adakah betul yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasara. Nabi kata, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Baik tu tuan-tuan, kita boleh tengok aja demo ni punya perangai. Dendam mereka dengan Islam tak habis-habis, lebih-lebih lagi Yahudi yang mereka kalah dalam perang Khaybar ya Yahud, Khaybar ya Yahud. Oh, mereka tak senang dengan Islam. Kristian sama juga. Cuma kita tahu Yahudi dengan Kristian ni tidak pernah bersatu. Mereka tak pernah united. Mereka tak boleh, mereka berbelah. Dalam bab nak menjatuhkan Islam, mereka Yahudi dengan Kristian ni mereka boleh bersatu. Ini satu perkara tuan-tuan. Bab nak jatuhkan Islam, mereka boleh bersatu. Apa bukti? Perang Ahzab yang berlaku dalam bulan Syawal pada tahun yang ke-5 Hijri. Setelah mana perang Uhud, Islam kalah. Kemudian bangkit balik Islam dalam perang Ahzab. 10,000 musuh daripada Mekah. Campur Yahudi, Kristian, semua sekalian musyrikin. Islam ada lebih kurang 3,000. Akhirnya Allah bagi menang mudah bagi pihak Islam. Nampak? Kemenangan balik gile Allah bagi pada umat Islam. Tuan. Jadi artinya apa dia? Memang tak akan selesai puak-puak Yahudi dan Nasara. Sebab itu kita kena buatlah persediaan, persiapan mental, fizikal dan sebagainya. Bagaimana kita nak tangkis dan semangat. Sebab itu Islam ada syahid dunia, syahid akhirat.
Mati kita mempertahankan Islam, tuan-tuan. Mudah-mudahan syahid kubra, mudah-mudahan. Tu yang kita kena simpan, reserve, ya. Jangan, tuan-tuan, kita hari ni dalam keadaan di akhir zaman, kita tak boleh kata duduk selesa dah macam ni. Sambut maulid Nabi pun nampak suam-suam kuku je, mana ada sangat. Lebih-lebih bila dah covid macam ni, anak-anak kita dah lama dah tak pergi ke semajid. Berapa lama dah anak kita tak ke semajid, tuan-tuan? Lama. Takut besok kalau setahun, 2 tahun tak habis-habis covid, besok anak langsung tak kenal semajid ni. Ni apa benda ni apa? Apa benda ni apa? Udah. Kan? Ni tokong. Iya ke? Ingatkan masjid. Takut anak tu tengok tokong kuih Hindu tu pula dia berkata masjid. Jangan main. Dah setahun hampir ni anak tak ke masjid. Kita pun juga ada rupa itu ada macam anak juga tak ke masjid. Covid aja. Daripada awal covid sampai keluar ni. Allahu Akbar. Sebab itu maulid Nabi yang kita sambut ni, sambutlah dengan penuh rasa cinta, ada mahabbah, ya, rasa cinta, bahkan rindu yang amat sangat kepada Nabi. Setidak-tidak, tuan-tuan, selain daripada sunnah yang fardu, maka amalkanlah selawat tadi, yang selawat kepada Nabi SAW. Jangan kurang 100 kali. Buatlah, tuan-tuan. Waktu bila tak kisahlah. Lepas subuh ke nak tidur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai zikir lidah yang kita katakan tadi, gantikan kasratul kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalb. Nabi kata, kamu banyak menyebut sesuatu yang tidak menyebut nama Allah, hati kamu qaswatul qalb, maknanya hati jadi keras. Gantikan dengan selawat Nabi, mudah-mudahan hati kita jadi lembut. Itu mukadimah, tuan-tuan. Masuk kita kuliah, baru start pukul 8.41. InsyaAllah kita habis pada pukul 8.42. Seminit jadilah, tuan-tuan. Kan nak lama kan? Baik, sambung ke surat 2. Ke surat 2, iaitu pada perenggan sekiranya. Betul kan? Ada ke kitab lagi? Ada ke? Takut kitab pun dah lebuh ruyuk. Banyak beli kitab udah lebuh ni. Udah pas tak kisah orang pembalyuk. Muslimat ada covid. Takkan covid kitab pun covid. Jenuh. Betul, muka surat 2. Sekiranya sambung. Ini cerita nikmat yang kita cuai lalai, kata Nabi kan. Nikmat ada 2. Satu ini ujian ada 2. Satu ujian dengan nikmat, satu lagi ujian dengan musibat. Kita tak habis lagi ni, banyak lagi ni. Yang ujian pertama dengan nikmat. Huraian ni kata tuan kita Dr. Syaraf Al-Qudah. Maka sekiranya, kata tuan kita, seorang pelajar itu diberitahu bahawa tiada batas masa tertentu untuk ujian tersebut, boleh jadi ia akan menarik balik kertas jawapan pada ketika itu juga, supaya dapat dia menggunakan sepenuh usaha yang ada padanya, dan pasti dia tidak mensia-siakan sesaat pun masa ujiannya, dan dia akan menjawab sebanyak mungkin soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya. Jadi tuan kitab ni sebut, ni perumpamaan. Kalau kita ujian kita ni di satu dewan yang besar, dewan besar adalah satu dunia. Hari ni kita duduk dengan ujian yang besar, dan sudah tentulah, ya, kalau sekiranya Allah uji dan kita tahu apa itu ujian-ujian yang kita nak hadapi, kita ada persiapan itu dan ini. Banjir, kalau kita tahu, ya, tak semestinya kalau kita kata bulan 12 selalu banjir. Kadang-kadang dia tak bulan 12, bulan 1 umpamanya, ataupun mungkin awal sikit tengkujuh. Ada yang kadang-kadang kita boleh jangka tetapi tidak tepat. Sebab itu disebut ramalan cuaca. Mana boleh tepat, hari ni hujan confirm, tak, disebut ramalan. Kan berita kata hujan, ya ramalan, maknanya ramalan, ramal mungkin jadi hujan ataupun tidak. Itu contoh, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila uji manusia tadi, kita punya alat-alat yang kita sebut sebagai alat ujian. Panca indera kita, mata, telinga, lidah, tangan, apalagi perut, kemaluan, kaki, ini alat-alat ujian. Kalau murid pelajar di dalam dewan ujian, mereka ada alat, pensil umpamanya, apalagi sharpener umpamanya kita dulu, pensil 2B kan, pemadam. So itu alat. Baik, bila mana kata tuan kita, sekiranya pelajar itu diberitahu, ya, bahawa
tiada batas masa tertentu untuk ujian tersebut. Kalau kata tak ada masa, nampak? Jadi boleh akan menarik balik kertas jawapan yang ada pada ketika itu, supaya dapat dia menggunakan sepenuh usaha yang ada padanya, dan pasti dia tidak akan sia-sia masa ujian. Makna kalau tarik balik, okey, ujian tak ada ditetapkan masa berapa jam, balon, kata pengawas, ketua pengawas ujian peperiksaan. Tapi bila ada ujian, macam tu juga kita ada alat ujian badan kita pun semua tadi, dan kita bezanya dengan ujian dalam kelas, dia pun tahu masa 2.5 jam mesti habis menjawab BM1 umpamanya, bahasa Malaysia 1. Kita, Allah tak bagi tahu masa mati kita bila. Setiap kita ni semua ada ajalnya, ketentuan. Semua ni ada ajalnya. Bila mana Allah tentukan ajal masing-masing, ada yang cepat, lambat, ada yang tempohnya. Macam tadilah Nabi Adam 930 tahun, dia pun tak tahu umur dia sampai 900 tahun. Nabi Nuh 950. Yang ni yang kita takut ni. Bila kita tak tahu tempoh ujian kita sampai bila, ertinya Allah suruh kamu sedia. Jangan cuai, jangan abai. Nikmat sihat, nikmat lapang masa. Hadis yang pertama kita baca ni. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ramai yang terpedaya dengan dua nikmat, nikmat sihat dengan nikmat lapang. Maka Tuhan kitab ni mensyarahkan begitu. Kita hidup tak tahu tempoh berapa lama Allah nak uji. Yang penting perlunya kamu buat apa yang Allah perintah wajib kamu buat, dari yang sunat jangan kamu lupa. Sebab ada orang buat wajib, sunat tinggalkan. Kita tak tahu, entah besok tak sempat kita nak sembahyang sunat ba'dah maghrib 2 rakaat. Ganjarannya diampuni dosa selama 20 tahun. Tak buat, menyesal, meninggal subuh. Nampak tuan-tuan? Tak buat sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha. Kan Nabi kata salatul fajri. Salatul fajri ataupun salatul subhi, maksud solat sunat subuh raka'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Apa ganjarannya? Lebih baik daripada dunia dan seisi. Tak buat, tak tentu lagi subuh ni besok kita dapat hidup, mati kita nampak kan rugi. Boleh dapat dunia dan seisi melepas kita. Zuhur, qablah, ba'dah zuhur, apa ganjaran? Seumpama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tak sempat, tak tahu besok boleh buat ataupun tidak. Mati, aduh, tak ada aduh dah. Menyesal tuan-tuan. Itu benda baik, jangan ditangguhkan. Bab sedekah wakaf, jangan tunggu nantilah keluar duit APF. La ilaha illallah, 10 tahun yuk mangkau nak nunggunya, baru nak masuk dalam tabung wakaf. Tabung infak Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah Ustaz Alimdin saja tuan-tuan, tu promosi juga tu. Tu nak sebutnya. Tunggu APF nantilah Ustaz, bukan lama lagi, 10 tahun. 10 tahun lagi. Mahat Tahfiz tu pun ialah dia adalah, saya tak tahu ada ke tidak lagi. Jadi tuan-tuan, segerakan bab sedekah, infak, salat, sunat, baca Quran. Nantilah besok nantilah esok ada lagi, esok ada lagi, nantilah lah tu. So kerana itu kita kena ambil tadi pengajarannya, ya. Kalau pelajar tadi dia tahu pula tak ada had masa, dia pun tarik nak ambil yang tak ada. Dia punya tempoh waktu, aku nak buat sampai aku boleh jawab habis. Macam itulah disebut, dia akan tidak mensia-siakan sesaat, kalau boleh pusing balik. Kemudian demikianlah seorang Muslim sepatutnya dia mempergunakan setiap detik masa demi kejayaan dalam ujian tersebut. Orang Islam macam itulah, manfaatkan. Sebab kalau kata pelajar yang berada di dalam dewan ujian peperiksaan, dia akan manfaatkan waktu yang diberi. Tapi kalau kita tuan-tuan, yang kita rasa nantilah panjang lagi umur aku, nantilah aku nak sembahyang jemaah, nantilah nanti ni yang kita penyakit jadi penyakit. Takkan sampai tuan-tuan bila nanti. Sebab itu boleh buat dulu. Selagi boleh kita buat, berapa yang kita mampu buatlah. Maknanya kalau jumlah rakaat sembahyang tahajud kita dah boleh 2 rakaat, selalu ambil 4. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 4. Kemudian buat witir 3 rakaat 2 salam. Contoh,
kita adalah sikit perubahan, anjakan, improve, ya, penambahbaikan. So setakat ni dululah kita berhenti tuan-tuan. Nanti kita sambung ada pun tentang alat perkakas yang digunakan dalam ujian. Itu yang saya dah sebut tadi. Tak apa, nanti kita tengok dia punya syarah dia. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya, mohon ampun dan maaf. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan terus berdoa munajat agar Allah mengangkat COVID-19 ni dengan kadar yang segera. Niat bukan apa, kita nak tumpu ibadat, kita tak naklah kosong-kosongkan surau masjid. Itu niat kita yang baiklah, insya-Allah tuan-tuan. Tak ada apa dah. Ini semua ada hikmah pengajaran yang cukup besar, ya, bagi kita sampai ke hari ini. COVID-19 ni tak selesai. Bukan negara kita, seluruh dunia. Jangan tanya Perancis, nampak sombong setiap hari kes 50,000 kes Perancis. Itu pun bukan main sombong lagi, dia punya presiden menghina Nabi, menghina Islam. Itu, ya. Kemudian di negara lain pun, Brazil, India dan sebagainya, semua meningkat. Kita harapkan Allah lindungi kita daripada jangkitan wabak COVID dan segera mengangkat, ya, pandemik COVID ni supaya kita dapat melangsungkan ibadat kepada Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina as-siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' ma la yakshifuhu ghayruka. Wassallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi tuan-tuan, siapa yang berhajat nak wakaf, infak, zakat, dia dalam apa, dia tabung Mahat Tahfiz Al-Khalidiyah Kampung Seri Kinta Ipoh, di tengah tu, bolehlah, ya, niat untuk arwah-arwah dan juga untuk diri kita. Mudah-mudahan, ya, sumbangan yang diniatkan tadi, ya, diangkat oleh Allah, diterima sebagai amalan soleh. Itu sajalah, wallahu alam.